Asal dia apa? Kau jual benda ni ke? Tak. Saya suka main benda ni. Daripada umur kau berapa kau main benda ni? 13 tahun mah. Ada kawan-kawan kita nak belum nombor kan. Siapa dapat siap dulu. Tengok dekat sini ada kau dapat information kau dalam masa 3 bulan kau dapat RM30,000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama kau Abam ni sebenarnya kau minat dengan arwah abang ke apa? Saja letak mah. Kau anak berapa orang dah? Saya tak ada anak je bang. Tak ada rezeki lagi. Malam ni kita doa ramai-ramai untuk Abam. Lepas ni akan dapat anak, insyaAllah, amin. Kita orang doa kau dapat anak, bukan kau kahwin lagi satu, faham tak? Isteri kat sebelah. Dia dengar je. Kau takut dengan rumah kau ke? Hormat. Aku pun takut juga. Kau ni kat mana ni? Saya ni dekat Rompin, faham tak? Kau asal memang asal Rompin lah. Memang duduk kampung situ ke apa? Lahir kat Kuantan, membesar dekat Rompin. Kau kahwin dengan orang Rompin ke? Saya kahwin dengan orang Johor. Kau kerja apa sebenarnya? Pusat komuniti bang. Kalau pernah dengar pusat internet komuniti, kita lebih kepada macam bagi bantuan perkhidmatan komputer, bantuan tu usahawan buat perniagaan online semua tu kita bantu lah. Tapi kat Rompin mancing baik mancing. Kalau abang datang sini boleh lah saya bawa pergi mancing kat Muar Rakit. Pertama sekali saya minta maaf lah bang sebab kalau ikut asalnya saya nak buat potret abang, tapi sebab dah ada orang beli benda tu jadi saya tak dapat nak buat lah. Saya nampak muka abang lah asalnya sebab dah ada. Aku nak interview kau ini hari tiba-tiba kau nak nampak muka aku lah. Memang ada asal nak buat tu tapi memang stok tu dah habis jadi tak sempat nak buat lah. Asal dia apa? Kau jual benda ni ke? Tak. Saya suka main benda ni. Daripada umur kau berapa kau main benda ni? 13 tahun mah. Saya tengok kawan beli benda ni nak try juga. Tapi masa tak reti, cabut stiker ni cabut. Pasang balik tu dulu. Lepas tu kita ada kawan-kawan, kita nak belum nombor kan. Siapa dapat siap dulu. Jadi kat situ kita cuba buat sampai jadi tu. Datang minat tu. Lama jugalah saya bukan berhenti. Kadang-kadang je main. Cuma tahun ni saya tengok kat Ukraine punya TikTok tu yang seorang yang buat benda potret tu kan. Saya tengok dia buat tu saya rasa macam boleh buat benda ni sebab kita cuma bentukkan mengikut warna-warna kat sini je. Dia tak berubah warna kat sini. Jadi saya cuba buat. Saya ambil dalam beberapa point saya cuba buat. Boleh buat. Saya cakap isteri saya sebab duit kita kongsi dua orang. Jadi nak beli benda ni satu ni RM5. Saya tanya dia boleh tak kita cuba beli dalam 400 biji kubik cube ni kita try buat benda macam tu kan. Tu datangnya idea tu. Modal dah 2,000 dah kalau 400 biji kan. Cuba kau angkat sikit, tinggi sikit. Lepas tu kau aru birukan dia. Aku nak tengok kau betapa cakapnya kau. Atas sikit ada orang tak nampak ni. Oh tak nampak. Saya biasa-biasa je. Dia kan untuk selesaikan benda ni kan dia banyak cara. Saya tahu dalam 1-2 cara saja. Kau tak cakap untuk buat dia jadi macam tu tapi kau boleh buat potret. Saya memang lukis potret. Saya lukis potret daripada umur 9 tahun. Masa sekolah dulu cikgu tak datang kelas jadi kita kawan-kawan ni tak ada benda nak buat. Jadi kat depan dinding tu ada muka Dr. Mahathir masa tu. Try lukis. Kawan-kawan semua pukul rumah tengok kan. Awak ni boleh melukis ni. Tu datang minat tu. Kira bakat kau ni memang Allah bagilah bakat kau tak ada belajar melukis mana kan. Semua ni Allah bagi mana tak ada orang bagi. Saya tak tahu mana saya datang minat untuk melukis ni. Arwah ayah meninggal baru saya tahu. Saya tanya pada mak saudara saya. Arwah ayah dulu melukis. Macam mana kau tak tahu bapak kau melukis? Saya cuma tahu arwah ayah ni dia melukis. Dia buat ukiran kat dinding tu kan. Mak saudara saya tengok lukisan saya tu dia kata arwah ayah dulu pun melukis. Barulah saya tahu. Maknanya bakat kau ni darah seni lah. Rubik Cube ni dah menjadi satu sumber pendapatan sampingan kat kau lah. Selain daripada saya kerja tu memang kerja kaki saya lah. Saya juga menjual barang-barang online dekat Shopee. Sebab saya nak macam-macam boleh jual. Saya nak latih usaha kampung. Jadi kalau saya latih saja bodoh-bodoh macam gitu, diorang tak yakin dengan kita kan. Tadi saya cuba berniaga dekat Shopee. Yelah kalau kita nak ajar orang, lepas tu dia kata kau ajar aku tapi kau pun tak buat. Kan? Jadi benda-benda yang penting yang kita perlu ada supaya apa yang kita nak cakap pada orang tu maknanya kita dah buat. Barulah orang akan menimbulkan kepercayaan pada kita. Kau tengok dekat sini ada kau dapat information kau dalam masa 3 bulan kau dapat RM30,000. Untuk Rubik Cube ni saya bergerak dalam satu tim lah. Kalau dulu memang saya pakai modal saya betul-betul. Saya ni memang ahli jawatan kuasa Majlis Belia daerah Rompin. Jadi diorang tengok saya start saya viral tu. Jadi saya bentuk satu tim. Sebab kalau saya nak buat seorang-seorang tak terkejar bang. Sebab kerja, siang saya bekerja. Jadi memang tak terkejar. Nak buat benda ni nak siapkan satu frame tu ambil masa dalam 4 ke 5 jam untuk buat saja. Kalau untuk kita nak buat lakaran tu tambah lagi dalam sejam 2. Siang dah habis masa kat situ je kalau nak buat. Belia-belia ni diorang yang terjejas sebab COVID ni bang. Bagus
Bagus lah kau kan. Maknanya kau ni membantu belia dalam keadaan sekarang ni memang satu benda yang baik lah. Sebab apa, belia-belia sekarang ni memang perlukan bantuan, tunjuk ajar dan juga peluang-peluang. Jadi bila kau dapat buat benda ni sebagai satu sumber perniagaan, dan dia juga memberi branding kepada kau supaya orang mengenali kau. Bila orang dah mengenali siapa Abang Takaful, maknanya lepas ni belia-belia di bawah kau pun akan mudah untuk bergerak dengan produk-produk mereka kalau ada produk-produk yang nak dijual. Sebab tu branding amat penting. Dan macam mana rasa kau bila kau pergi persembahkan kau punya Rubik Cube ni kepada Yang di-Pertuan Agong? Itu saya tak sembah lagi kepada Yang di-Pertuan Agong. Belum lagi. Pemangku Raja kau dah sembah kan? Pergi jumpa dia dekat Pekan. Masa tu ada Majlis Belia Negeri. Dia support lah benda ni. Dia kata benda ni bagus untuk bantu orang. So, dia tengok pula kita pergi gerak satu tim. Semua tu belia juga. Kita nak bantu belia. Jadi dia seronok lah tentang benda tu. Yang Mak Mulia Pemangku Raja memang sekarang dia banyak fikir tentang bagaimana nak menaik tarafkan ekonomi belia-belia khasnya Pahang lah. Potret baru banyak, tak banyak sangat. Lebih kurang dalam 8 ke 10. Kalau yang pertama dulu saya buat muka arwah Siti Sarah dengan Cik Im. Itu yang pertama yang viral. Lepas tu saya buat Siti Nurhaliza. Maknanya kau tak minat aku lah. Kau tak buat muka aku. Nak buat dah. Nak buat Rubik. Saya dah pernah tengok dalam lifestyle abang kan. Banyak-banyaknya orang-orang yang usahawan semua tu kan. Saya bukannya usahawan yang berjaya pun. Saya cuma buat benda ni saja. Jadi sesekali sikit lah. No. Awak kena faham tau. Awak punya experience tu, awak dapat keluar daripada kelompok kehidupan di Rompin tu, membantu belia tu, salah satu benda yang perlu semua orang ada. Kejayaan itu bukan hanya wang ringgit. Macam mana kita membantu orang untuk berjaya, itu adalah juga kejayaan. Kalau kejayaan tu orang fikir pasal duit saja, itu bukan. Macam awak sekarang, awak kerja dengan kerajaan, awak membantu belia-belia, awak duduk dekat Rompin, orang semua nak datang bandar-bandar besar, tapi awak berkhidmat membantu dia orang kat luar bandar, itu adalah kejayaan sebenarnya, yang memberikan inspirasi kepada orang lain bagaimana kita membantu orang lain. Macam mana saya boleh terpanggil untuk interview awak apabila awak buat sesuatu benda yang berbeza. Kalau kau melukis je, aku malah pun nak interview kau, tetapi kau buat benda yang orang tak buat. Dan hari ni kau ceritakan macam mana kau membantu belia-belia yang ada masalah dengan kejadian COVID. Allah nak tunjukkan kau duduk je kat kampung kau, kat situ ada rezeki kau, ada ekonomi kau, tapi bagaimana kau berfikir untuk mengubah cara tu supaya dia menjadikan rezeki yang lebih baik. Yalah, kalau kau duduk KL pun, kalau gaji kau 1,000 lebih, bayar rumah, bayar itu, bayar ni, kau dapat zero setiap bulan. Tapi kalau kau duduk kat kampung, kau tengok tanah-tanah orang tua kau yang ada 1 ekar, 2 ekar, kau buat pertanian, benda tu boleh dikenali satu Malaysia. Walaupun kau duduk dekat Rompin, tapi hari ni kau terkenal. Kalau kau boleh terkenal duduk Rompin, belia-belia kat kampung kau pun, atau belia di mana-mana sekalipun dengan tengah tengok live kita ni, dia orang juga boleh mengenengahkan diri dia orang dengan dunia digital. Nak buat sesuatu ni mestilah sesuatu yang berbeza daripada apa orang lain buat. Dia berhadapan dengan seorang yang melatih usahawan-usahawan belia untuk maju dalam dunia digital. Bukan kita nak cerita, Rosyamno akan interview orang yang buat bisnes saja. Mungkin hari ini bukan atas dunia kau tak kaya macam orang lain, ahli-ahli perniagaan, tetapi mungkin di akhirat nanti insya-Allah Allah akan balas segala-galanya untuk engkau, kerana ilmu yang mengalir daripada engkau tu akan pergi kepada semua orang. Insya-Allah di antara benda-benda yang kita tinggalkan selepas kita mati. Amin. Engkau dah ada branding kau sendiri. Bila kau ada branding kau sendiri, orang akan lebih mempercayai. Kalau fikir logik pun, aku bukan kenal kau pun. Kalau tak ada kau punya Rubik Cube tu, adakah aku akan interview kau malam ni? Hari ni baru saya tahu yang sebenarnya ada benda lain di sebalik Abang Takaful ni. Saya bagi kau lagi setahun, saya akan interview balik bahawa Rubik Cube kau ni juga akan berkembang penjualan dia. Hari ni kau cakap 3 bulan 30,000. Siapa sangka dalam 3 bulan kau dapat jual barang ni 30,000. Kalau dalam 1 tahun kali 10, 300,000 rakyat Malaysia ni. Kalau kau ambil 0.001% pun beli kau punya Rubik Cube, aku pun nak beli. Sebab muka aku dia tahu cantik kan. Kau ingat aku kau jual mahal. Sebab aku dah interview kau ni. Sebab kita ni hidup, kita memang untuk bantu orang kan. Bila kita buat satu benda tu, kita bukan fikir untuk kita, tapi kita fikir untuk orang. Ada usahawan yang saya bantu ni asalnya dia orang cuma yang ke kampung, kalau ada order adalah order, kalau tak ada order tak ada. Tapi sekarang ni bila saya bantu dia buat jualan kat Shopee, sekarang sebulan untung dia dalam 20,000 lebih daripada saya lagi. Makcik kampung saya bantu. Okey, yang kekal kat mana? Sana akhirat. Ada orang mungkin dia dapat apa yang dia nak atas muka bumi, tapi mungkin akhirat dia tak dapat banyak. Saya tahu kerja kerajaan gaji besar mana, tapi keseronokan awak Allah balas balik buat dengan kesihatan, dengan kebahagiaan. Itu yang paling penting. Kalau kau duit banyak pun, kau ada gaut, kau ada tu, kau ada ni, kau nak tak nak.
Kalau kau duit banyak pun, anak kau problem, bini kau problem, kau nak? Allah dah bagi kau dengan tim kau ada satu benda perniagaan yang orang lain tak buat. Jadikanlah Kubik Cube ni sebagai satu branding yang besar untuk kau bergerak dengan usahawan-usahawan kau. Sekarang Allah bagi kau branding, Allah bagi kau nama. Saya Rosyam Nor ni boleh interview kau. Kau terfikir ke tak terfikir? Tak terfikir, semalam baru terfikir lah. Kan, saya boleh interview kau. Ya Allah yang atur. Bukan aku nak cakap aku sombong. Tak ada. Tapi Allah temukan branding kau akan lagi besar. Tapi untuk apa sebenarnya? Mesti ada kau doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah aku membantu belia-belia. Dan ini salah satunya yang Allah bagi saya interview kau, rezeki yang kau dapat untuk membantu belia-belia tu. Bila dah ada branding ni, mulakan sesuatu perniagaan dengan grup tadi tu. Bantu belia-belia yang balik kampung ni supaya dia orang tak lari balik ke KL. Kalau makcik tadi kau boleh bantu 20,000, maknanya dah ada bukti dah. Kau ajar orang tentang online punya bisnes dan kau ambil budak-budak ni, kau kumpulkan ke dia, kau cakap dengan dia, Rosyam cakap macam ni. Kalau kau budak-budak muda tak boleh buat, maknanya Rosyam pesan bodoh lah kau orang. Kau cakap dengan dia macam tu. Sekarang ni kau tak payah nak pergi buka kedai, tak payah nak buka apa kan. Modal tu dah makin kecil. Peluang geran, peluang pinjaman. Diorang tu kena berkumpul sama-sama, bekerjasama dengan kau orang dalam kerajaan, bina bersama-sama satu benda. Bermula dengan Kubik Cube ni, buat banyak-banyak. Jangan buat satu. Aku nak order, nak tunggu sebulan. Nak order, nak tunggu 3 bulan. So ambil order sekarang. Tapi siapkan kau punya barisan tim kau budak-budak belia tu. Kau sanggup buat tak? Aku nak ambil order ni. Sanggup je, kalau abang dia ambil order, saya sanggup. Kalau sebelum ni memang bila ada order baru kita beli Rubik Cube tu. Tapi sebab ada suntikan dana sikit daripada majlis belia, jadi kita beli banyak-banyak daripada China. Kita ada beli berapa set lah, lebih kurang dalam 1,200 Rubik Cube. Lepas ni kalau ada order, dah standby dah benda-benda tu. Yang penting kau minta lah 50% dulu. Lepas tu kau bagilah jarak masa jauh sikit. Contohnya nak order Rubik Cube tu berapa minggu? Malaysia tak lama seminggu, tapi kalau daripada China tu sebulan lah. Kau order yang kat Malaysia punya dulu. Tak apalah, untung sikit tak apa. Ada duit nanti kau order kat China. Jadi sekarang ni orang yang order kat kau ni, kau kena bagi jangka masa kat dia lah. Okey, abang kena bank in kat saya, abang kena bank in 50%. Sebab sekarang ni banyak order bang. Abang punya dalam 2 bulan siap boleh bang? Lama sangat. Banyak order, kena pandai. Kalau macam aku pun, kalau cakap 2 bulan, okey lah tak apa lah. Aku bayar 50%, 2 bulan kau siapkan barang aku. Bukan aku nak rushing pun nak tengok barang tu. Ini art, ini seni. Seni tu kau nak barang pada aku, kau kena sabar. So ambil deposit dulu, duit tu nanti pergi beli barang-barang tu. Kalau tak boleh beli sana, okey, beli kat Malaysia, rugi sikit RM1 tadi tu kan. Tak apalah untuk permulaan. Kita kongsi lah. Saya pun bukan pandai pun kan. Tak guna kalau saya tak kongsi saya punya pengalaman yang ada, pengetahuan yang saya ada kan. Kalau katakan kau orang duduk kampung, kau cakap orang kampung kat Rompin tu susah. Aku lagi susah. Sebab aku duduk KL tapi duduk Emas Pinggan. Lagi susah. Kat kampung tu kau pusing-pusing, kau petik pucuk ubi, kau cari cendawan sikit apa semua, kau dah boleh masak. Kau tak nak duit, kau pergi mancing, kau dah boleh makan dah. KL tak ada. Bukan ada ni je. Ini love tak laku. Yang kena ada ni baru laku. Perkongsian awak hari ni satu benda yang saya belajar, perniagaan tu bukan hanya berniaga produk dan dapat duit, tapi perniagaan tu juga bagaimana kita menyumbangkan ilmu kita. Perniagaan itu tak dapat keuntungan di atas muka bumi. Perniagaan itu insya-Allah akan dapat keuntungan di hari akhirat nanti. Dan kena faham, ini perniagaan baru yang hari ni terbuka macam, oi, bini berniaga, dia tak keluarkan modal duit, dia menggunakan ilmu yang dia ada, dia ajar orang, tapi dia punya keuntungan dia akhirat. Ini barang semua tinggal lah kan, tapi sana lagi besar. Terima kasih sebab invite untuk live malam ni. Jadi saya tengok ramai yang belia terjejas lah. Bila kita kena buang kerja tu, kita terus tak boleh nak buat apa-apa. Sebenarnya ada banyak lagi peluang. Kita kena korek lah, cari mana-mana ada peluang, cuba buat. Sekarang ni dengan orang buat online, cuba ambil peluang benda tu. Tak boleh nak buat sendiri, cuba belajar. Kalau macam kita ni, kita ada dekat pusat internet ni, mana-mana satu Malaysia ni ada lebih kurang 800 pusat internet. Pergi je kat sana, dia orang akan ajar, bantu. Sebab apa, memang tugas kita orang untuk membantu. Pada abang juga, terima kasih sekali lagi bang jemput malam ni. Seronok dapat jemput. Saya biasa tengok dalam ni TV je, tengok dekat depan lepas tu tunggu je. Awak jaga diri, teruskan perjuangan awak, teruskan kembangkan ilmu. Jasa awak kepada belia tu begitu besar. Saya doakan awak dengan keluarga diberikan kesihatan yang baik. Yang penting tu bahagia. Macam kata Perdana Menteri kita, keluarga Malaysia. Jadi awak ni sebenarnya nak membesarkan keluarga Malaysia tu supaya mereka juga ada impian dalam kehidupan dan kejayaan dan karier dalam kehidupan. Amin. Terima kasih abang sudi live dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang.